Okey, mari kita tengok sama-sama. Okay, soalan satu ini kita tengok kan tadi kita cikgu kata cuba buat betul-betul sebab apa? Sebab kita nak tengok jawapan dia. Macam mana tahap kamu ni? Jadi kita lihat di sini soalan satu dulu. Okey, untuk soalan satu cikgu nak dekat sini kita nak baca. Hartini untuk bertemu dengan kawan-kawan dan belajar di kelas baharu pada hari pertama persekolahan pada tahun Okey, hati ini apa? gembira. Okey, dekat sini hati ni okey untuk bertemu dengan kawan-kawan dan belajar di kelas baru pada hari pertama persekolahan pada tahun ini. Di sini ini bukan bermaksud gembira. Gembira kurang sesuai. Dia lebih sesuai untuk guna perkataan teruja. Teruja ni macam bersemangat. Macam tu. Untuk bertemu dengan kawan-kawan. Kan selalu kita kalau nak pergi sekolah, kita akan teruja. Bersemangat kalau kita awal-awal tahun lah. Kalau dah lama-lama dah rasa tak larat kan. Kalau cuti lama, kita rasa teruja tak sabar nak pergi sekolah. Macam tu. Okey, jadi nombor satu jawapannya A ya. Untuk nombor dua, cikgu nak di sini Kishan baca. Penjagaan kesehatan dan pengurusan kebersihan diri menjadi bentang yang yang ampuh jangkitan pelbagai penyakit. Okey, apa jawapannya Kishan? B. Okey, penjagaan kesihatan dan pengurusan kebersihan. Diri menjadi benteng yang ampuh. Apa maksud benteng? Ampuh? Ampuh ni maksudnya macam kukuh. Yang kuat lah. Benteng yang kuat. Benteng yang kukuh. Dan jangkitan pelbagai penyakit. Okey, jadi jawapannya dekat sini bukan kepada kepada ni kita nak bagi kepada seseorang. Sedangkan dekat sini kita nak berlindung ataupun nak menjadi benteng daripada daripada jangkitan pelbagai penyakit. Ha, jadi kena teliti di situ sikit supaya tak berlaku kesilapan. Nombor tiga, cikgu mahu Mitesh baca. Bahasa satu murid satu sukan oleh Kementerian Pelajar pada 9 Jun 2011 bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Okey, apa jawapannya? Tu B. Mitesh. B. Okey, kejap cikgu sangkut sikit sekejap. Lagging sikit. Okey, kejap Sekejap 1 minit. Okey, sama balik. Tadi jawapan dia apa tadi Mitesh? Okey dah. Nombor tiga tu. Bangunkan. Nombor tiga, B. okey. Dasar satu murid satu sukan. Dasar ni merupakan program kerajaan kan. Dasar polisi. Program macam tu lah. Dasar satu murid satu sukan ni kita tak boleh kata. Dia program ni kita tak boleh kata ditubuhkan. Ditubuhkan macam macam kita boleh kata tubuh jawatan kuasa apa semua macam tu. Kalau dasar program ni kita panggil dilancarkan betul. Iaitu dasar satu murid satu sukan dilancarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada 9 Jun 2011. Okey. Nombor 4 di sini cikgu nak Tanisha. Bekalan senjata yang berada di dalam kotak itu menghasilkan bunyi apabila basikal
kami melalui jalan kampung. Kata Oh, anak kedua Tok Jangkut. okey. Apa jawapannya Tanisha? C. Okey. Bekalan senjata yang berada dalam kotak kan. Kalau kita letak sesuatu dalam kotak, mungkin bukan senjata, mungkin kita letak barang ke, kita letak apa-apa dalam kotak. Bila kita bawa, dia bergoyang-goyang, dia berlaga-laga dengan kotak tu, dia akan menghasilkan bunyi lah. Dan bunyi itu kita panggil sebagai gedak-geduk. Eh? Gedak-geduk, gedak-geduk, gedak-geduk. Macam tu lah. Kalau kuat kan, gedak-geduk, gedak-geduk, geduk. Bunyi bersentuhan dengan kotak. Olah alik ni apa? Olah alik ni kita kata dia macam berulang-ulang macam tu. Corak-coret ni macam dia conteng-conteng macam tu, contengan-contengan. Dan ceruk-meruk ni macam ceruk ni merujuk pada macam di sudut atau di penjuru sesuatu. Itu gerak-geduk bunyi yang dihasilkan apabila bersentuhan macam tu. Okey, nombor 4 C. Nombor 5 kita tengok di sini, Cikgu Mahutashini baca nombor 5. Pertandingan komik antiraswa dan kuis integriti itu diadakan secara bersempadan dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Okey, apa jawapannya kat sini? Cikgu. Okey, nombor 5 dekat sini ialah pertandingan komik antara anti rasuah dan kuis integriti itu diadakan secara apa? Berkumpulan. Okey, berkumpulan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Okey, kita tengok nombor 6. Nombor 6 dekat sini kita tengok satu persatu ayat dia lah. Peranan pelbagai pihak iaitu penting sebagai ganjaran untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Bila kita tengok dekat ayat ni, kita kena teliti dulu betul ke tak, ada kesalahan ke tak. Dan dia suruh kita tengok kepada perkataan yang digariskan, yang dicondongkan, itu ganjaran. Sesuai tak penggunaan ganjaran kat situ? Okey, ada. Okey, itu contohnya. Nombor 1. Peranan pelbagai pihak penting sebagai ganjaran untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Macam tak kena kat situ kan? Sebab apa dia nak jadikan ganjaran untuk memartabatkan bahasa Melayu? Sepatutnya peranan pelbagai pihak ni merupakan cara. Jadi dekat sini kita boleh kata peranan pelbagai pihak, peranan pelbagai pihak perlu paling penting bukan sebagai ganjaran tetapi sebagai usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Jadi nombor 1 dah salah. Apa yang ada dalam nombor 1 tu buang. A dah salah, C dah salah. Okay, jadi dekat sini kita dah tahu 3 dengan 4 betul. Kita nak confirmkan nombor 2 tu. Betul ke tak? Jadi dekat sini kita tengok nombor 2. Semua acara bersempena dengan Minggu Bahasa Melayu mendapat ganjaran yang baik daripada semua murid. Takkanlah nak dapat ganjaran daripada semua murid. Ini bukan soal ganjaran. Ini soal apa? Bila nak buat satu program, nak pastikan program tu lancar, dia bukan berkenaan ganjaran, tetapi mestilah diberikan mendapat kerjasama. Kerjasama yang baik daripada semua murid. Barulah program tu berjalan dengan lancar. Jadi dekat sini, nombor 2 dah salah. Jawapannya ialah B. 3 dan 4. Okey, nombor 7. Tengok di situ. Okey, kecemerlangan dalam bidang sains dan teknologi kini membolehkan robot membantukan manusia menjalankan kerja yang berisiko tinggi. Okey, jadi dekat sini nombor 7 kita kena faham iaitu membantukan manusia. Boleh ke tak di situ? Nombor 7 tu salah membantukan manusia. Sepatutnya kan tu tak perlu ada. Membantu. Membantu manusia. Kan, membantu manusia saja. Jadi jawapannya apa? C. C. Okey, pandai. Okey, bagusnya. Okey, nombor 8. Penanaman pokok secara automatik akan membekalkan dan menyerap oksigen selain menampan bunyi bising.
Okey, nombor 8 A. Yang nombor 1 tu kan. Okey, ni cikgu rasa macam betul. Kita biar dulu, kita jangan confirm lagi. Suasana menghijau dengan pelbagai taman yang mengelilingi tasik mampu meningkatkan kualiti hidup. Okey, ni pun dah macam betul, tapi kita biarkan dulu. Barang kita semula seperti filem X-ray dapat dijadikan bahan kraft bagi menghasilkan produk baru seperti terendak lampu dan payung. Ini dah salah dah ni. Kenapa salah? Ejaan produk. Macam mana nak eja produk? P-R-O-D-U-K. D. Senang sangat ni kesalahan ejaan. 3 dah salah. Maksudnya, ni salah, ni salah, ni salah. Jawapan dia dah dapat terus. Nampak tak? Tak perlu fikir banyak. Jawapannya ialah A. Okey, kenapa nombor 4 tu salah? Mari kita tengok. Iaitu kereta elektrik bersifat mesra alam kerana tidak mengeluarkan karbon dioksida dan lebih senyap seiring dengan amalan teknologi hijau. Oh, dia salah dekat salah maklumat. Walaupun salah maklumat juga dikira salah. Nampak tak dekat situ? Iaitu karbon dioksida. Kalau kereta dia tak keluarkan karbon dioksida. Kereta dia keluarkan apa? Karbon monoksida. Manusia yang keluarkan karbon dioksida. Jadi salah maklumat pun ayat dia jadi salah. Jadi kena take care benda tu. Kena teliti supaya tak salah. Okey? Okey, selesai di situ. Kemudian kita masuk kepada soalan 9. Slogan pertanian ialah perniagaan dicipta bagi menaikkan semangat golongan petani untuk menjana pendapatan yang lebih besar, bukan sekadar untuk keperluan diri. Ayat yang paling hampir ialah B. Ya. Nombor 9 B lah. Bagi menaikkan semangat golongan petani untuk menjana pendapatan yang lebih besar, bukan sekadar untuk keperluan diri. Diciptanya slogan pertanian ialah perniagaan. Okey. Kemudian peribahasa ni. Cuba baca sikit kita Ana, situasi dia, perniagaan. Perniagaan kuih muih dengan kaedah sejuk beku yang dimulakan secara kecil-kecilan oleh pasangan suami isteri itu kini membuahkan hasil yang lumayan. Okey. Perniagaan ini bertepatan dengan peribahasa. Peribahasa apa tu? Siapa tahu jawapannya? Dia kata kat situ perniagaan kuih muih sejuk beku ni dimulakan kecil-kecil. Buat sikit-sikit dulu. Dan sampailah membawakan hasil yang lumayan. Maksudnya buat sikit-sikit sampailah berjaya. Apa peribahasa yang sesuai? Peribahasa yang sesuai dekat sini kita tengok A dululah. Melentur bulu biarlah dari rebuhnya. Tak sesuai ni A ni. Kenapa? Sebab ini tentang mendidik dari kecil. Yang B pula. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Ni maksudnya dia nak sesuatu tu tetapi dia lupakan apa yang dia ada sekarang. Dua-dua tak dapat. Tak sesuai juga. Segenggam jadi segantang, sekepal jadi segunung. Ini betul. Maksudnya dia segenggam sikit-sikit sampailah jadi besar sekapal jadi segunung macam tu. Dia sama dengan peribahasa sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Okey. Jadi jawapannya C lah. Dan D itu kerja bertangguh tak menjadi, kerja berangsur tak bertahan. Maksudnya ini tentang sikap tangguh lah, sikap menangguh kerja. Nombor 10 jawapannya D. Tahniah siapa yang betul. Okey, ini tentang satu petikan sajak. Okey, mari kita tengok dekat sini. Pada malam itu penyajak menyatakan keinginannya untuk apa? Dekat sini nombor 11 keinginan dia. Kita tengok dekat situ. Suatu malam aku duduk di halaman rumah, kulihat cantiknya bintang-bintang menghias langit yang terbentang. Aku ingin terbang ke sana membawa pulang bintang. Dah ada poin kat situ. Aku ingin terbang ke sana membawa pulang bintang-bintang. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya D lah. Maksudnya dia nak terbang ke langit, nak bawa bintang ke rumah dia. Jadi kita kena baca dengan teliti. Nampak tak soalan ni aras apa? Aras R ni aras rendah aja.
Maksudnya senang je soalan ni. Ya. Okey, ni aras S sederhana sikit. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, apa peribahasa yang sesuai? Bagi menggambarkan kasih sayang. Ini kata kunci dia. Kasih sayang. Okey, A. jadi kalau kasih sayang, mestilah apa? Bagai menatang minyak yang penuh. Pandai. Kita nak betul ke? Ya, cikgu. Okey. Kalau bagaimana acuan begitulah kuihnya, apa maksudnya? Siapa tahu? Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maksudnya ialah bagaimana sikap ibu bapa, begitu juga sikap anak-anak. Okey, kemudian C tu. Biar mati anak, jangan mati adat. Maksudnya biar apa pun yang berlaku, jangan sampai budaya hilang, adat hilang. Macam itulah. Bapa borek anak rintik ni dia sama macam tadi, bagaimana acuan tu. Iaitu sikap ibu bapa tu sama macam anak lah. Okey, kalau menatang minyak yang penuh, jawapan tu ialah menjaga dengan penuh kasih sayang. Okey, gaya bahasa yang ditonjolkan oleh pengarang dalam baris sajak di atas. Apa gaya bahasa tu? Siapa tahu? Siapa tahu gaya bahasa tersebut? Okey, cikgu terangkan sikit lah. Cikgu tunjuk dekat skrin sekejap. Cikgu tutup dulu. Ah, Cikgu tunjuk mana? Okey, tengok balik kita ulang kaji sikit gaya bahasa hari Selasa tu. Cikgu dah ulang kaji dah sikit. Ni cikgu ulang kaji balik lah dengan kamu. Gaya bahasa. Anafora. Anafora ni apa? Pengulangan kata di hadapan. Nampak terbang. Lepas tu baris kedua pun dia mula dengan terbang. Ini kita panggil anafora. Responsi ni pengulangan kata di mana? Di tengah baris. Saya yang indah pergi Johor, dia yang ku pinta pergi datang. Nampak dia ulang dekat tengah tu. Kemudian epifora. Ingat ni ana depan, responsi tengah, epifora ialah belakang. Sayang Salma hatinya pedih, teruja sakitnya hati pedih. Okey. Kemudian repetisi dia ulang dalam ayat. Nampak tak? Dalam ayat tu ada dua perkataan tu. Pergilah sayang, pergi jauh. Hati ini hati yang dilukai. Macam tu. Kemudian lepas pada repetisi, singkup sama je. Dia merupakan singkatan. Macam ku ni asalnya apa? Aku, mu, kamu, mau sepatutnya mahu. Tak sepatutnya tidak. Nak sepatutnya hendak. Mak sepatutnya emak kan? Kalau metafora cikgu dah ajar dah hari Selasa hari itu, iaitu perbandingan yang mempunyai dua kata yang berisi konkret dan abstrak. Konkret ni benda boleh pegang, boleh nampak. Abstrak benda yang tak boleh pegang, tak boleh nampak. Contoh, bukit boleh nampak kan? Abstrak cikgu gabungkan dengan harapan. Harapan kita tak nampak sebab dia dalam otak, dalam fikiran kita. Bukit harapan, maksudnya apa? Maksudnya harapan yang banyak, harapan yang tinggi, harapan yang besar. Lautan rindu, maksudnya apa? Rindu yang banyak, rindu yang mendalam. Itu metafora. Dia dua perkataan je metafora ni. Simili, simili ni dia ada keyword dia, iaitu macam laksana, seperti, bak, umpama, bagaikan. Ini kata kunci untuk simili. Bila kamu jumpa kata kunci ni, itu simili lah. Contoh, seperti kolik terdampar di pasir, bagai buih kecil di air. Itu simili lah. Sebab dia ada seperti, dia ada bagai. Personifikasi, cikgu ajar hari itu, iaitu kita letakkan sifat manusia pada bukan manusia. Contoh, kebosanan menggigit pangkal rasa. Kebosanan tu bukan manusia. Kenapa dia nak gigit pula? Dia mana ada mulut. Tapi kita letakkan sifat manusia. Pohon itu, pohon mana ada tangan nak lambai-lambai kan? Tapi cikgu letakkan sifat manusia. Jadi maksudnya apa?
Macam kebosanan menggigit tu maksudnya kebosanan melanda diri. Pohon itu melambai-lambai maksudnya macam pokok itu ditiup angin macam tu. Okey? Itu personifikasi lah. Kemudian kita masuk kepada hyperbola. Ya, ini yang ramai orang ingat kan, iaitu unsur yang melampau-lampau, melebih-lebih. Contohnya jeritannya menggoncang bumi. Oh, dahsyat betul kan? Takkan dia jerit dah menggoncang bumi. Ataupun lautan api akan kurenangi. Takkanlah nak berenang lautan api. Kita kena api sikit pun dah rasa sakit, betul tak? Ha. Okey, inversi. Inversi ni maksudnya pembalikan kata atau kita sebut sebagai ayat songsang lah. Aduhai adinda berpesan adik. Sepatutnya aduhai adinda, adik berpesan. Dia pembalikkan kata, dia tukar kedudukan perkataan tu. Ya? Okey, ini asonansi. Asonansi ni pengulangan vokal. Vokal ni apa? A, E, I, O, U lah. Macam dekat sini, vokal A. Nampak tak? Lebih daripada dua tu dia berulang. Aliterasi, pengulangan konsonan. Konsonan apa? Selain A, E, I, O, U tu lah. Selain A, E, I, O, U tu ialah konsonan. Macam dekat sini, pengulangan M. Okey, kemudian image ni berkenaan dengan sungai laut ni, iaitu tentang unsur alam. Okey, yang lain tak ada dah. Okey, jadi bila kita tengok balik dekat soalan tadi, bila kita tengok balik dekat soalan yang cikgu kita tengah bincang tadi tu, sekejap cikgu buka balik. Okey, iaitu dia kata di sini gaya bahasa apa? Sebab dekat sini dia ada pengulangan dekat awal. Tentu. Apa gaya bahasa apa tu? Ha, siapa tahu? Cikgu baru tunjuk tadi. Bahasa apa? Ana, anafora. Depan. Dia ulang dekat depan, kita kata anafora. Responsi apa? Responsi ulang di mana? Di tengah Tengah di tengah baris kan. Contohnya, sayang indah pergi Johor, dia yang ku pinta pergi datang. Dekat tengah baris. Epifora apa? Ulang di mana? Ulang di akhir baris. di akhir baris. Simili macam mana? Dia ada kata kunci kan. Seperti Contohnya, seperti bagai, seperti, semua itulah. Banyak lagi. Okey, selesai di situ. Soalan 14. Ini soalan aras tinggi sikit dia tanya. Yang berikut ialah sebab ibu bapa penyajak tidak memerlukan pemberiannya kecuali. Siapa tahu jawapannya? Okey, 14 jawapannya ialah B ke cikgu? B. Mereka tidak mahu penyajak kehilangan bintang hatinya. Betul. Okey, dan yang terakhir, antara berikut yang manakah benar tentang sajak tersebut? Okey, apa yang benar? Iaitu kita boleh kata bahawa C lah, kita perlu sentiasa menggembirakan ibu bapa. Okey, kira dengan cikgu berapa dapat? Hantar dekat chat, cikgu nak tengok. Ada yang dapat 15/15 tak? Okey, Mites, Tania tinggi juga. Tashini tinggi, bagus. Kitana pun tinggi. Ada lagi? Tinggi-tinggi. Bila mana atas pada 10 tu tinggilah tahniah kepada semua. Okey, Kishan pun sama. Okey, kita tengok dekat sini kesalahan ejaan. Cuba cari kat cikgu. Apa yang salah di situ? Cikgu hubungi. Hubungi kan. Sepatutnya macam mana?
HUBUNGI. Sepatutnya hubungi. Okey, satu lagi. Senang je ni. Kalau kamu tengok ni, oh salah, rupanya tak perasan. Ah. Cikgu, bola paling. Bola baling, bukan bola timbang bola paling banyak. Itu ayat tu tak ada masalah. Betul. Cari yang lain. Ah, ada yang dah dapat? Takkan tak nampak cikgu rasa senang sangat ni. Nampak tak soalan ni merupakan aras apa? Aras rendah. Senang sangat. Cikgu bagi clue lah. Dia ada di sekitar sini saja. Cikgu kelapa. Ya, bowling, buah kepala. Takkanlah buah kepala kan? Buah apa? Buah Kelapa. 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 Ha, nampak tak? Kadang-kadang senang je. Cuma kita tak perasan. Buah kelapa. Okey, bagus. Okey, kesalahan bahasa. Ayat 1. Berita tentang kehilangan seorang gadis kerana rakan melarikan yang baru dikenalinya melalui laman sosial Facebook menggemparkan orang ramai. Okey, siapa tahu kesalahannya apa? Menggemparkan. Menggemparkan tak boleh sebab ayat tu dah betul. Cari yang lain. Ini cikgu bagi tahu, ini kesalahan ayat pasif. Ah. Bila kesalahan ayat pasif ni maksudnya kebanyakannya dia sama ada kena letak di ataupun dia kena jadikan kata dasar. Antara dua tu lah ya. Tengok balik. Okey, cikgu bagi clue dia. Iaitu kesalahannya ialah hmm, sekejap. Rakan melarikan. Sepatutnya apa? Sepatutnya apa di situ? Ini kesalahan ayat pasif. Maksudnya rakan ni kata ganti ketiga. Jadi tak boleh guna rakan melarikan. Sepatutnya kena guna di, Dilarikan oleh. dilarikan oleh rakan. Okey. Seterusnya, ayat kedua. Kelemahan pembelian urus niaga dalam talian ialah pembeli tidak dapat meneliti atau memeriksa barang yang dibeli kerana melihat gambar atau video sahaja. Apa dia punya kesalahan? Kesalahannya cikgu tunjuk di sini iaitu uh, itu salah. Sepatutnya apa? Ini ingat lagi tak hukum DM yang cikgu ajar dulu tentang pisang goreng ke goreng pisang ke uh, kemudian chili sauce ke sauce chili ke
Pembelian urus niaga ke Urus urus niaga apa? niaga pembelian cikgu. Terbalik urus niaga pembelian. Ini kita panggil kesalahan ayat DM, hukum DM. Urus niaga pembelian. Baru betul ayat dia bila kita baca. Iaitu kelemahan urus niaga pembelian dalam talian. Ya, maksudnya pembelian dalam talian. Takkan urus niaga dalam talian tak sesuai. Okey, dan yang ketiga, antara faktor golongan remaja merokok adalah kerana terpengaruh dengan rakan sebaya untuk sesuatu yang baru mencuba dalam kehidupan mereka. Apa kesalahannya? Kesalahannya, nombor tiga tu kita boleh katakan bahawa ayat dia jadi tak kena tu sebab dia terbalik kat situ. Uh, Sesuatu yang baru mencuba. Takkan macam tu ayat dia. Patutnya. Untuk mencuba sesuatu yang Ah, baru. mencuba sesuatu yang baru. Dia terbalik ayat dia. Jadi kita kena teliti benda tu. Sebab jarang kita nak perasan kan. Jadi kita kena tengok juga. Yang baru. Okey. Selesai di situ. Kita masuk kepada ini ayat cakap pindah, cakap ajuk. Kena ingat ya, bila ayat tu dia ada macam dekat sini pembuka kata atau cikgu kata yang mudah koma dekat atas tu, ini kita panggil sebagai cakap ajuk. Sekarang dia suruh tukarkan menjadi apa? Ayat cakap pindah. Okey, jadi kita tengok dekat sini bila kita nak jawab ayat cakap pindah, kita mudah je, senang je ayat cakap pindah ni. Kita tengok siapa yang bercakap. Cikgu dia kata kat situ, kita tengok dekat sini. Siapa yang bercakap? Iaitu cikgu, tanya cikgu Azila kepada Hatini. Kita masukkan tu dulu. Okey, kita katalah dekat situ. Cikgu Azila apa? Tanya kepada Cikgu Azila bertanya kepada siapa? Kepada Hartini tentang apa? tentang kepentingan memajukan Malaysia, Sebagai sampai habis. destinasi pelancongan dan kebudayaan bertaraf dunia. Macam tu je. Kita kena tengok siapa yang cakap, kita letak depan. Lepas tu kita ambil balik ayat dia. Okey, yang kedua. Siapa yang bercakap? Pemuda. Okey, pemuda itu berkata kepada rakannya. Okey, pemuda itu berkata kepada rakannya, kata apa kat situ? Kata kepada rakannya, tidak boleh Melanggar peraturan yang supaya tidak melang ambil balik supaya tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Taman Laut Malaysia semasa aktiviti bersnorkel dan selam scuba. Macam tu je. Kita ambil balik siapa yang bercakap, kita letak depan, kemudian kita ambil ayat dia. Nombor tiga, siapa yang bercakap? Puan Marina. Okey, jadi kat sini keyword dia pesan kan. Jadi kita katalah kat situ, Puan Marina berpesan kepada anak gadisnya. Berpesan kepada anak gadisnya untuk apa? Apa? Penilaian risiko. Kita tambah sikit. Agar melakukan apa? Agar melakukan penilaian risiko sebelum melancong ke luar negara. Agar terhindar daripada masalah kesihatan dan keselamatan. Macam tu. Kita boleh gunakan perkataan macam ni. Agar. Kemudian yang tadi ni supaya ayat kita tu lebih kemas. Okey. Macam ni. Tentang. Kan. Okey. Dapat? Faham tak setakat ni? Macam mana ayat cakap pindah tu? Kita tengok siapa yang bercakap, kita letak di depan dulu. Lepas tu kita salin balik je yang tadi tu. Senang je.
Okey, kemudian kita masuk kepada gambar ni. Peribahasa apa yang sesuai? Peribahasa kita boleh ambil yang tadi tu. Ni gambar dia buat. Sedikit-sedikit menjadi. Apa peribahasa tadi tu? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit, sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang tadi tu apa? Yang tadi tu dia kata segenggam jadi segantang, sekepal jadi segunung. Boleh je ambil. Ha, segenggam jadi segantang, sekepal jadi segunung. Apa lagi selain daripada peribahasa ni? Kita boleh katakan usaha, tangga, kejayaan. Apa lagi kita boleh kata dekat sini? Apa kita boleh kata dia ialah seorang yang ringan tulang. Apa maksud ringan tulang? Seorang yang rajin. Apa lagi peribahasa kita boleh kata? Kita boleh kata uh, genggam bara api biar sampai jadi arang. Apa maksudnya? Buat sesuatu tu sampai habis, sampai berjaya. Macam itulah. Ada banyak peribahasa yang kita boleh guna. Okay? Dia nak berapa? Dia nak 2 saja. Cikgu, Ah, dalam tangan boleh ke? dalam apa? Dalam tangan. Dalam tangan. Um, Kurang sesuai. Kena cari yang lain. Okey, selesai di situ. Okey, ini tentang pemahaman. Okey, kemudian kita tengok pemahaman dululah ya. Okey, soalan pertama. Dia kata dekat situ, nyatakan haiwan peliharaan yang menjadi kesayangan masing-masing. Dia nak apa? Dia nak dekat sini untuk setiap bahan. Bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Haiwan kesayangan bagi setiap masing-masing apa? Iaitu kita tengok dalam bahan 1. Iaitu beruntung bingkai bangun sungguh pun kepalanya masih terasa pening. Dia tersungkur lagi tetapi berjaya bangun sendiri. Kemudian dia melangkah dengan lemah menuju ke arah baut yang sudah terbujur kaku berlumuran dadah. Beruntung melutut di hadapan baut yang tidak bernafas. Dia menangis sekuat-kuatnya apabila kesedihannya memuncak, dia melolong. Melolong ni maksudnya menjerit. Tanpa sedar, dia memeluk baut. Mereka yang berada di tempat itu terlopong. Terlopong ni maksudnya macam terkesima, terkejut macam tu. Melihat seekor binatang yang bakal dimakan tetapi diratapi oleh orang yang diraihkan. Beruntung memandang orang ramai yang menginginnya binatang ini seperti manusia. Dia sahabat saya. Beruntung mengesahkan matanya lalu memandang bapanya. Okey. Dekat sini kita boleh katakan kita baca yang bahan 2 dulu pula. Aku melihat ayah terpinga-pinga keluar dari biliknya lantas ke ruang tamu. Okey. Ini tentang oren. Ini tentang siapa tadi? Tentang bawut. Yang ketiga ni tentang apa? Yang ketiga ni tentang ni haiwan dah anak. Okey, kamu kena faham. Sebab soalan nanti dia akan berdasarkan kepada cerpen-cerpen yang kamu belajar waktu tingkatan 1, tingkatan 2. Cikgu tak boleh nak sebut semua sebab dalam ni ada form 1, ada form 2 kan. Jadi kamu kena ingat cerpen-cerpen yang cikgu ajar dekat sekolah. Macam dekat sini. Macam dekat sini dia tak beritahu paut ni haiwan apa. Jadi kamu kena baca cerpen, kamu kena tahu. Okey, baut ni haiwan dia apa. Macam ni juga. Oren ni dia tak tahu. Oren ni haiwan apa. Melainkan kamu baca, kamu tahu. Kan? Tingkatan 1. Ini tingkatan 3. Ini tingkatan 1. Jadi kita boleh simpulkan bahawa di sini, kamu kena ingat juga apa yang cikgu kat sekolah ajar. Okey, contohnya kita tengok dekat sini dia nak tahu haiwan peliharaan yang menjadi kesayangan masing-masing. Kita nak tulis macam mana? Kita tulislah berdasarkan berdasarkan
Bahan 1, 2, dan 3. Haiwan yang menjadi kesayangan. Ini cikgu tulis ringkas saja ya. Nanti dalam karangan kamu kena tulis penuh lah. Dalam ayat peperiksaan bagi lengkap. Kesayangan masing-masing. Kita boleh kata macam baut tadi ialah haiwan apa? Baut merupakan seekor apa? Seekor, siapa tahu? Kerbau, kerbau. Kemudian bahan 2 ialah oren. Oren tu apa? Oren ialah Kucing. Kucing. kucing kan. Baca dah kan cerpen ni kan. Bahan 2 Ya, ialah cikgu. kucing. Dan yang ketiga senang sebab dia dah bagi gambar dah. Bahan 3 ialah seekor arnab. Macam itulah cara jawab dia. Okey. Soalan 2. Nyatakan 2 persamaan antara beruntung dalam bahan 1 dengan ayah dalam bahan 2. Maksudnya, apa persamaan dia? Beruntung dan ayah. Beruntung ni, orang kata tuan kepada kerbau. Ayah ni, siapa? Orang yang membawa oren. Apa persamaannya? Kita boleh kata dekat sini bahawa mereka 2 persamaan antara beruntung dan bahan 1 dan ayah dalam bahan 2 ni ialah haiwan kesayangan masing-masing mati. Betul tak? Ah, Yang baut ni mati, oren pun mati. Dan seterusnya mereka berdua menangis kerana sayang atas kehilangan haiwan kesayangan masing-masing. Jadi macam tu kita boleh katalah. Okey, 2 persamaan dia. Contoh cikgu kata kat sini lah, cikgu tulis bagi kamu nampak. 2 persamaan. 2 persamaan. Tapi cikgu ringkaskan, nanti kamu kena tulis iaitu yang pertama yang pertama hmm, haiwan kesayangan mati. Ah, Kalau macam ayah beruntung, haiwan dia baut mati. Kalau ayah, haiwan dia oren mati. Okey, yang kedua apa? Dia nak 2, jadi kena bagi 2. Yang kedua ialah mereka berdua menangis dan sedih. Mereka berdua menangis dan sedih kerana atas kehilangan haiwan kesayangan. Okey. Jadi dapatlah markah di situ. Okey, kita masuk kepada soalan kebat. Hubungan baik antara manusia dengan haiwan dapat melahirkan masyarakat penyayang. Pada pendapat anda, bagaimana masyarakat penyayang dapat membentuk negara sejahtera? Bahasa mudah dia ialah bagaimana kita nak mewujudkan negara yang aman, negara yang harmoni, masyarakat kena buat apa. Okey, dekat sini berapa markah? 4 markah. Kena ada 3 isi minimum dan 1 markah lagi ialah bahasa. Tapi cikgu rasa jangan letak 3 isi. Letak lebih. Kalau ada huraian, letak huraian. Tak ada masalah. Sebab dia tak ada patah perkataan yang terhad. Apa yang isi yang kamu ada, masukkan supaya backup. Faham tak? Okey. Cuba kamu jawab soalan 3 ni. Dekat chat. Cikgu nak tengok. Tulis dekat chat. Pada pendapat saya, cuba jawab. Apa jawapannya? Cikgu bagi 5 minit.
Yang ni kena fikir logik apa masyarakat boleh buat untuk mewujudkan negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang harmoni. Okey, sikit lagi. 2 minit. Cuba siapa yang ada idea boleh hantar. Cikgu nak tengok. Okey, ada yang dah ada idea, boleh berikan. Cikgu tunjuk kat skrin senang sikit. Okey, macam mana? Ha, macam mana masyarakat boleh buat ni? Kita tengok dekat sini. Dekat skrin cikgu. Cikgu menganjurkan majlis rumah terbuka Menganjurkan. majlis rumah terbuka untuk setiap perayaan. Boleh? Yang pertama, menganjurkan majlis rumah terbuka. Barulah kita dapat memupuk ataupun hubungan yang lebih rapat kan. Kemudian kita juga kena buat apa? Kita kena menyokong ekonomi tempatan. Maksudnya kita kena sokong peniaga-peniaga tempatan kita. Support mereka. Baru kita dapat wujudkan negara yang sejahtera. Kemudian kita juga boleh mengamalkan nilai-nilai nilai-nilai murni. Baru semua orang mempunyai sikap yang baik. Kemudian kita boleh juga mengelakkan apa? Sikap yang negatif. Pentingkan diri semua tu kita kena elakkan. Baru dapat wujudkan negara yang sejahtera. Apa lagi? Siapa dapat idea? Yang paling asas lah iaitu mengekalkan perpaduan. Kemudian apa lagi? Kita boleh kata dekat sini iaitu
Kena hormat, menghormati. Banyaklah kan isi dia. Okey. Jadi selesai perbincangan kita hari ini. Nanti minggu depan pun kita akan buat ulang kaji ulang kaji UASA lagi untuk peperiksaan kamu. Okey semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey? Baik, Cik. Okey, bye semua. Pergi makan. Bye.